Testing dulu ya. Dengar tak suara? Dengar. Loud and clear. Alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang, selamat sejahtera. Dengar ke? Dengar loud and clear. Okey, terima kasih. Okey, Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So petang ni kita ada satu bengkel Microsoft Team mesyuarat dan PNP lebih produktif. Sebelum itu kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput kita punya penceramah Cik Halimatun dan juga atau Kak Kin ataupun kita panggil Kak Ita. Alright, dipersilakan Kak Ita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, ada itu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua rakan-rakan sekalian. Selamat berjuang untuk semester ini. So semester ni kan kita banyak face to face, okay, dan ada juga yang buat hybrid. Jadi kita kena bersedialah untuk dua-dua sekali. Ya. Sekejap ya. Kena pakai dua mic ya pula. Tak bergema ke? Sekejap ya. So ni percubaan pertama hybrid face to face dengan online. Dekat lah. Lepaskan. Okey. Alright, so saya ada dua task sekarang ni. Satu nak masukkan suara dalam Microsoft Teams, satu lagi nak masukkan suara dekat Dewan. Okey. So, saya sedikit saya akan terangkan berkenaan dengan Microsoft Teams ni untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran. Okey.
Dan begitu juga kalau nak digunakan secara umumnya untuk mesyuarat ke dan sebagainya lah, ya, sebab kita ada beberapa function yang boleh kita guna dalam Microsoft Teams ni. Okay. Jadi sekiranya kita nak guna Microsoft Teams ni secara efektif, kita kena mendalami lah lebih lanjut lagi berkenaan dengan function-function yang ada dalam application ni, platform ni. Sebab kalau nak cover everything memang tak sempat, tapi boleh explore sendiri nanti. Sebab kita ada kumpulan face to face dalam Dewan ni, about 10 to 15 people nanti. Okay, so kita ada sesi, Mia boleh membantu, Kak Syikin boleh membantu. Okay, just raise your hand je lah. Okay. Dan untuk peserta-peserta yang berada di online, okay, bolehlah type comments ataupun switch on your mic untuk bertanya. Okay, so saya pun menggunakan Microsoft Teams ni agak lama dah sebenarnya, semenjak ODL yang pertama hari tu dah menggunakannya. Just that pelajar-pelajar kita masih lagi ada masalah untuk download software ni atas kekangan tertentu lah. Ada yang kata handphone capacity tak boleh support, kan? Ada yang komputer, tak tahulah, macam-macam lah alasan pelajar kita ni. Jadi apa yang saya buat ialah biasanya saya akan buat dua cara lah. Yang mana saya boleh buat menggunakan Microsoft Teams untuk pengajaran dan pembelajaran saya akan guna. Tapi saya beri kelonggaran lah mengikut pelajar-pelajar tertentu tersebut. Bermaksud kiranya mereka tak boleh nak download ataupun tak boleh nak install Microsoft Teams ni dalam device mereka. Jadi saya terpaksalah bagi recorded di Telegram and then convert to video, upload to YouTube, supaya meringankan storage mereka guna untuk device mereka. Jadi mana mass lecture saya yang panjang-panjang tu, kadang-kadang saya upload di YouTube kerana mereka senang nak access video pengajaran di YouTube berbanding dengan kita bagi raw materials kita, maksudnya raw recorded video. Okay, so itu pandangan saya lah, itu yang saya amalkan. Okay, dan dalam MS Teams ni ada pelbagai function, saya akan terangkan sekejap lagi. Jadi mana kawan-kawan yang ada dua devices ataupun yang dalam Dewan boleh terus follow je lah. Yang di online boleh guna dua devices, satu untuk melihat online explanation saya, dan satu lagi you ada laptop ke ataupun handphone yang boleh access Microsoft Teams. Alright, so boleh guna. Cuma bezanya interface pada desktop dan pada handphone dia agak berlainan sedikit lah, kerana kekangan screen size, itu saja. Okay. Tapi kalau line okey, tak ada masalah. Pelajar juga boleh menggunakan handphone. Okay. Alright. So untuk rakan-rakan ada yang masih tunggu di lobby, harap admin boleh check tu. Admin Mia, tolong accept kalau dos yang tersasar tu. Ada yang terperangkap di lobby, tapi saya boleh beri kebenaran dia, tak ada masalah. Okey, saya share dulu screen in case ada yang di lobby tu, sambil-sambil tu saya masukkanlah. Ni hands on saya masukkan dulu. Okey, saya share screen sekarang. Okey. Alright, saya dapat pertanyaan yang nak masuk dalam group team tu. Okey, you all dapat link Kan ada link dekat yang kita post dekat UiTMCT.
Ya, pergi dekat Telegram masing-masing. Okay. So di situ ada mana ya? Puan Zuhaila dia buat advertisement kan? So masuk kat situ. Boleh semak ya? Okay. Alright, sekejap. Okay, sekejap ya. Ni semua benda-benda macam ni banyak teknikal kan. Jadi kena bersabar. Banyak-banyak bersabar. Alright. So sekejap. Syarah UiTMT punya Telegram. Okay. Share screen. Okay, dekat pensyarah UiTMT punya Telegram. Okay. Puan Zuhaila ada letak di situ. So link bagi MS Team tolong klik this one di situ ada link kat situ. Jadi link ni boleh masuk online kita sekarang. Ya, online kita sekarang. Alright. Dan di bawah tu juga ada link untuk Telegram. Yang ini untuk apa-apa saja yang saya akan blast nanti. Ya, jadi boleh join. Satu join the Telegram group, satu lagi terus masuk MS Team. Yang sedang berlangsung sekarang. So just klik sahaja. So bila you klik ni, you akan terus masuk. Okay. Alright. So harap membantu. Okay. So dalam group Telegram kosong lagi lah, tak ada banyak benda kat sini lagi sebab kita tak ada share apa-apa material dekat sini lagi. Alright, so semasa kelas berlangsung nanti saya akan share kelas material kat sini untuk you all join the group untuk belajar lah. Macam student baru nak masuk group ni, nak masuk MS Team group, jadi dia kena tahu nak masuk macam mana, nak keluar macam mana. Okay, macam kita pensyarah ataupun organizer, macam mana kita nak jemput participants. Okay, saya akan go one by one lah, basic Alright. Okay. So sekarang, okay, saya akan share bagaimana nak menggunakan MS Team ni. Okay, semua akan masuk di sini saya harap semua dapat Ya. Ada? Tertinggal. Okey, kita belum pergi mana-mana lagi. Kita berada di skrin ini. Kita berada di skrin ini. Di tempat saya share ni tadi. Semua berada di sini online ni. Okey. Semua berada di sini. Jadi perhatikan sahaja apa yang berlaku seterusnya. Selagi tak menjadi members dalam kumpulan ni, tak dijemput menjadi members dalam kumpulan ni, you all tak boleh akses kepada function-function lain dalam team yang sedang kita guna ni. Okey? Jadi buat bertenang. You all di sini saja. So, you all hanya perhatikan yang ini. Saya akan tunjuk bagaimana ianya berlaku. Sebenarnya mesyuarat kita berlaku dalam kumpulan MS Team mesyuarat ni. Okey? Jadi saya akan explain macam mana first step untuk create MS Team ni. First step untuk create MS Team ni. That's why kalau you all ada dua devices, satu dah standby lah untuk install MS Team. Okay. So, bermula di sini. Yang lain tu kemudian lah kan. Alright. So, ada reflection. Boleh switch off you punya sound system laptop. Okey, sekarang ni kita nak create ni. Okey, kita nak belajar ni Kita nak create ni. Nak create the team. Create a team. Alright. Sebelum you all boleh create the team, okey,
biasanya kita akan install dululah. Boleh install dulu. Alright. So, dia macam ni. Saya akan share sikit yang saya ada materials kat sini. Okay. Alright. So you all just type Google. Google. Okay, slow sikit . So you all hanya Google MS Team. Google MS Team. Okay, Google dulu MS Team. Alright. Siapa yang dah pernah ada account MS Team, dia boleh dah pernah download, dia terus sign in je. Siapa yang tak ada lagi, you download lah sekarang. You download lah sekarang. Okay. So once dah download, you kena sign in lah. Okay, macam mana nak sign in? Okay, so once dah download, you boleh sign in. Okay, apa yang you kena buat ialah, alright, bila nak sign in tu ada dua cara sahaja. Okay, satu menggunakan alamat login pensyarah. Login pensyarah, contoh yang ini saya tunjuk. Hopefully boleh buka lah. Ambil masa nak buka. Okay, alamat dia macam ni, yang kat bawah ni. This is your username. This is your login ID. Alright, dia ada perkataan staff.uitm.edu.my. Okay, depan ni adalah email kita. Alamat email kita. Cuma ditambah staff. Semua staff kita sebenarnya ada dah email ni. Kalau you all install Office 365. Kan? So dah ada dah. Guna yang ini. Okay. So dia punya password untuk masuk juga adalah password Office 365. Office 365. Cuma you all guna username ni sebagai login untuk MS Team dan password untuk MS Team. Sama je. Okay. Alright. Okay. So far so good? Okay. Dewan ni besar kan? Jadi semuanya scattered sekarang ni. Okay, itu untuk staff. Untuk staff staff dah memang ada account ni. Jadi kalau tak guna memang rugilah. Rugi sangat kalau tak guna. Alright. So, itu untuk staff. Jadi kita nak pelawa student join the team dalam group kita sebagai members. Sebab kita nak kontrol pengajaran dan pembelajaran ataupun nak masukkan members dalam kita punya team ni. Jadi apa yang diperlukan? Di pihak pelajar, dia perlukan student, dia perlukan nombor ID. Tengok ni, saya tunjuk ni. Ni nombor pelajar. Ni login dia. Nombor pelajar @siswa.uitm.edu.my. Pelajar juga ada dah account ni. Alright. Cuma kadang-kadang mereka lupa password mereka. Jadi dekat MS Team tu kliklah forget password. Kalau pelajar ada masalah lah. Okay. So mereka akan terima dia tak. Masa first time saya guna dulu, pelajar kata dia tak automatically dapat pada masa tersebut bila dia letak forget password. Dia kena tunggu sebentar email sampai ke dalam email mereka untuk dapatkan reset password baru. Okay. So ini adalah cara staff dan pelajar nak menggunakan MS Team ini secara efektif lah. So boleh ke guna email lain? Boleh, tak ada masalah. Jadi dia sebagai guest lah. Guest. Jadi ada function yang mungkin dia tak boleh guna. Jadi tak seronok lah menggunakannya. Jadi better. Sebab alamat pelajar ni senang diperolehi sebenarnya. Senang kita perolehi. Okay. So hope tak ada problem Okay, bagaimana rupa
saya pergi dulu sedikit, saya undur rupa bagaimana kita nak melihat bahawa pelajar kita telah mendaftar. Ya. Okey. So dia akan keluar, contoh ya, kita ada team ni, contoh. So kita hanya klik bila kat sini ya, saya belum ajar lagi ya cara one by one lagi ya. Saya nak tunjuk macam mana rupa bila pelajar dah masuk. So just pergi dekat manage team ni sekejap. Okey, di situ ada members. So pelajar kita akan masuk di sini. Kita tak perlu request, mereka tak perlu request untuk masuk dan kita tak perlu accept mereka untuk masuk. Kita boleh buat shortcut. Jadi pelajar masuk, nama dia ada di situ, email dia pun ada kat situ. Email dia pun ada kat situ. Dan kita boleh bercakap dengan dia secara one to one, guna video. Kita boleh call dia one to one. Okay, boleh call dia one to one melalui MS Team. Jadi MS Team tu akan ringing lah dengan syarat pelajar tersebut dia online lah dengan MS Team dia ni. Kalau tak online, kita ring lah banyak mana pun dia tak dengar. Okay, alright. So ada banyak function kat situ. Jadi kita boleh check. Kalau student kita ada 20 orang, make sure lah ada 20 members dalam tu. Maksudnya semua dah masuk. Dia macam tu. Okay. Dan kalau kita buat collaboration dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan pensyarah, kita juga boleh add rakan pensyarah sebagai owner kepada kumpulan tersebut, team tersebut. Kita boleh add rakan-rakan kita juga. Alright? Jadi rakan kita boleh jadi owner, boleh jadi members. Tak ada hal. Kalau jadi owners, dia mempunyai kuasa penuh lah macam kita. Nak buang dia boleh, nak buang orang boleh, nak ambil pelajar boleh, tak nak ambil pun boleh. Okay. So kalau kita tak suka pelajar ni, kita boleh delete Tapi jangan buat, viral nanti. Okay. So dia ada, boleh tukar kat situ, boleh jadikan member sebagai owner ataupun remain dia sebagai member. Okay. Dia punya kuasa memegang tim kumpulan ni. Boleh delete, boleh buat apa, banyak perkara. Ada benda yang pelajar, members tak boleh access tapi owner boleh access. Contoh macam filing kita. Ada file yang kita saja yang nak melihat, owner saja ada hak untuk melihat dan edit. Pernah bagi owner pada kita? Kalau you nak, boleh lah. You yourself pernah tak? Tak pernah. Sebab kita pensyarah, kita level kita dengan pelajar lain kan. Okay, tapi kalau klik dan klik, no problem. Okay. Alright. Okay. Okay. So, alright. So saya akan start balik. Okay, itu cara untuk login MS Team. Login dulu MS Team. So bila you login MS Team, you tak ada lagi create team, dia akan keluar macam ni. Mungkin ada 2 sahaja. Dia akan dapat ni saja. Alright. So purpose kita sekarang ni ada 2 lah. Sama ada kita nak join existing team yang dah develop, dah di-create oleh orang lain, ataupun kita nak create the team. So we are the owner. Okay, we are the owner. Okay. So cara dia mudah saja. Okay. You just click this part. Kalau nak create new team. Boleh banyak yang ada. Macam saya tunjuk ya. Ni Kak Shikin punya. Dia pun banyak juga. Berbunga-bunga. Okay. Okay. So boleh buat banyak. Kalau dah tak suka kumpulan tu tapi tak nak delete lagi, you boleh hide. So ada function untuk hide supaya tak crowded lah satu screen tu. Okay. So now bila you start login with the password, you boleh create ataupun join. Okay. Macam tadi kan. You tak tahu macam mana saya masuk kat tempat tadi tu kan. Sebab kumpulan grup yang ni dah di-create. Ni dah di-create awal-awal kan. Alright. So sekarang ni saya nak jemput.
Saya nak jemput you all untuk masuk ke bulan ni. Masuk tadi sebagai guest kan? Sebab you just click the link, you ada full access untuk masuk. Okay? Tanpa fikir you ni authorized member ataupun tak. Okay? So kita nak belajar nak masuk this one. Alright. So what you have to do, okay, follow okay. Apa yang you all kena buat ialah pergi dekat sini tadi. Ni. So I will give you the code. I will give you the code and you key in the code and you are automatically be a member of the team. Okay? Tak payah owner ataupun admin accept. Okay? So saya akan tunjuk. Okay. Alright. Cara dia, okay. Ni kalau dah ada team ni. Cara dia pergi dekat 3 dot. Ni, 3 dot atas ni. Nampak Just click that one. Manage team. Tapi you tak ada lagi. Wak sabar. Belum dah, sebab you tak masuk lagi. So saya akan ambil sebab dia terpaksa dua hala. Okay. So pergi dekat team code. So this is the code. Code ni. Alright. So tolong masukkan dekat tempat tadi tu. Join the team. So you just type in BU3XT7H. Okay. BU3XT7H. Okay. Alright. So yang ini untuk join the class lah, join the team. So you now act as the student lah. You nak join kumpulan yang lecturer sediakan. Yeah. Okay. Yes. Tapi you create the group first. Kita nak buat sekejap lagi, nak create pula. Just now, you are the students. Okay, just now you act as students. Okay, and I am your lecturer. Okay, alright, settle? Settle, alhamdulillah. Now, let's create the team. Kalau kita dekat pilihan tim tu kan, ada 3 dot kanan kan? Ni. Minus mula. All team. Kat atas tu kan ada 3 dot kan? Kalau kita pilih set link team. Okay. Kalau kita pilih, kita ada dua cara sebenarnya. Kalau kita pilih macam ni saya bagi contoh mana. Saya bagi contoh this one Get link to the team. Student akan terus masuk dekat bahagian, kalau dia tak ada account, dia dapat macam yang kita dapat tadi. Dia kena download dulu, masuk username dulu. Dia dapat macam tu je. Maksudnya direct to the website. Okay, saya tunjuk ada satu contoh. Saya tunjuk In case you bagi link sahaja. Okay. So student nak tahu, pensyarah nak tahu. So ni dah peringkat tinggi sikit lah. Peringkat pensyarah. Okay. Saya bagi contoh sekejap. Saya ada screenshot. InsyaAllah. Okay. Kita pakai link ni sekejap So semua ni saya akan explain nanti satu-satu. Sebab nak jawab soalan you all kan. Dia macam ni. Kalau student, sorry sebab projek tu tak clear sangat kan. Dia tengok dekat screen lah. Okay.
Kalau you bagi link saja, dia akan dapat dua cara. Dua cara. Dia akan dapat gambar ni. Dan dia akan join. Dia akan join. Tapi bila dia join, dia kena key in username juga akhirnya. Faham tak? Dia kena masuk juga akhirnya. Dia nampak dia macam ni. Okey, saya bagi contoh ya. Saya bagi you all klik lah. Boleh tak? You all klik saya hantar kat Telegram Saya hantar kat Telegram, tapi you all dah masuk bulan ni kan? Saya bagi ke bulan lain lah. Sebab ke bulan ni you all dah jadi members. Okey. Mana trial. Okey, trial. Okey. Saya bagi get link to the team. Copy. So, saya hantar kat Telegram. Telegram bengkel MS Team So, cuba you all klik. Okay. Dia akan sign in because dia tak being authorized untuk masuk lagi. Kita baru ajak dia ketuklah pintu rumah saya. Maksudnya kalau yang tadi kod tu, student tu dah ada dah? Dah, student, kalau kita bagi kod tadi, student tu dah ada kunci. Dia ketuk, dia masuk. Okey, so yang ni dia request, hantar request, kita kena approve. You kena approve, penat lah. So kalau yang tadi tu dia tak payah, kita tak payah bagi approval, dia terus masuk? Ya. Yeah. Okay, so contoh ada yang klik tadi kan? Pending request. Oh inilah. You nak accept lah. Pergi kat mana? Pergi kat sini. Okay, saya pergi balik Pergi dekat 3 dot atas ni. Okay, sebab you bagi link dia, you bagi dia, datanglah rumah saya. Macam tu kan. Tapi tak boleh masuk lagi rumah saya. Saya tak bagi kunci lagi. Okay, so you go to manage team, pending request. Pending request. So nama ni adalah nama-nama orang yang tak dikunci lagi. Okay, tapi kalau dia terlupa nak bawa kunci. Terlupa nak bawa kunci. Nama dia tetap ada kat sini, tapi dia dah jadi members. Sebab dia terlupa bawa kunci, dia balik ambil kunci, dia masuk semula. Faham tak? So yang ni tak ada apalah sebenarnya. Okay, mula-mula dia datang rumah kita, dia lupa bawa kunci, dia ketuk je. Jadi nama dia termasuk dekat pending request. Kemudian kita bagi tahu, oh kunci ada dalam letterbox, ambil lah. Dia pun ambil dan dia klik balik. Kan? Dia klik balik. Dia tak klik balik, dia terus masuk dekat enter code tadi. Dia terus join. Nama dia tetap ada di sini. Okay? Itu kena faham lah. Tak semestinya yang ada di sini ni you tak bagi masuk lagi. Kalau you dah bagi kunci kod tadi, dia akan dapat masuk lah. Dia macam tu. Okay. Alright. So ni semua teknikal. Ya, Waalaikumsalam. Boleh tunjuk yang mula-mula sekali tu, yang pakai kod yang bagi BU3X tu. Okay. Alright. Saya tak nampak suara siapa. Okay, so kalau nak pergi situ, kalau nak masuk kumpulan pensyarah yang dah set up dia punya team ni, okay, pensyarah tu hanya perlu pergi dekat 3 dot ni. 3 dot ni. So dia macam ni, dia start macam ni kan. Pensyarah tu ada banyak team. Okay, tapi dia fokus yang ini. Alright. Dan you boleh ambil kat sini, manage team. Okay, pergi dekat setting. Lepas tu pergi dekat team code. Okay, so kalau kod ni dah ada, you boleh guna. Kalau you nak reset pun boleh. Maksudnya contoh, SEM depan, student lain pula. You tak nak bagi kod ni lagi dah. So you boleh reset the code, dia akan bagi kod baru. You all sebagai pelajar, you all tak ada benda ni. Tak ada. Yes. Sebab ni rumah kita.
Bukan rumah tetamu. Okay, tetamu tak boleh godek-godek banyak benda. Setting-setting ni semua tuan rumah punya kerja. So just copy this one. Ambil ni. Okay, copy this one. Dan what you have to do, you akan jumpa yang ni. Saya ulang semula ya. Okay. Those yang mula-mula baru nak create, nak join ke apa ke, enter the code here. Enter that code here. You'll be accepted in the team assigned to you. Okay. Boleh ya? Sebab kita kat dalam dewan ni pun instructor pun busy tu ha. So yang kat rumah tu kena pandai-pandai explore sendirilah ya. Okay. Alright, now boleh saya proceed ya? Okay. Now you want to create the team. Maksudnya you pensyarah ke, you want to be the owner of a group. So you going to create the team. So syarat dia macam tadi lah. You kena login dulu, you kena key in the password, okay? So boleh tengok apa tu? Kolom. Kolom yang sebelah kiri sekali ni ada macam-macam kan? So kalau kat desktop biasanya di sebelah kiri. Kalau kat handphone kena cari sendiri. Kalau kat iPad dia kat bawah. Dia macam tu. iPad pun boleh guna. Not to worry. So you boleh guna multiple devices. You nak on dua devices pun tak apa. Dia tak ada limit. Okay? Alright? Okay. So technical things memang banyak lah. Okay, let's create a team. Okay? You just create, tekan je ni. Okay? Alright? Tekan ni. So ada pelbagai function. Untuk teaching and learning, we go for class lah. Because ada banyak function untuk teaching and learning here. So untuk staff maybe dia nak pakai yang ini. Okay, tapi limited lah. Limited bergantung kepada keperluan dia. So tak ada masalah. Semua orang boleh guna. Saya suka guna kelas walaupun untuk administration. Okay, you just click that one. So namakan you punya team. So let's say saya namakan MS Group Collaboration. Okay. Alright. So you boleh guna template yang you dah pernah design sebelum ni ataupun guna template yang barulah. So normally tak ada masalah lah, simple things. So tak payah nak complicated sangat kan. Okay. So kalau kita banyak masa tak apalah. Okay, we just go for next. So siapa yang dah ada account tadi dah boleh buat lah. Go for next. Okay. Kalau nak skip dulu pun boleh. Nak tambah members pun tak apa. Okay. Nak tambah students pun tak apa. Maksudnya this is you add students as a member manually. Manually. Okay. Alright. You add teachers pun manually. Senang je add dia. So kita ni staff kan. So kita add manually. So let's say saya tambah sini, type je nama kawan kita tu. Contoh. Okay. So cari dia yang betul kat situ. You boleh browse. Hanya ada beberapa halimatun saja kat situ. Contoh. Okay. Sekejap ya. So you boleh masukkan siapa-siapa your friends name kat situ. Okay. Alright. So boleh search by name. Nombor pekerja boleh tak? Dah cuba pula
Tak boleh. Nombor kerja tak boleh. Okay, dia nak nama. Nama penuh. Okay. Alright, kalau student pun sama, dia boleh masukkan nama. Maksudnya kalau kita letak, kita nak search nama student, kena pastikan student tu dah ada account dengan Mac. Tak? Tak perlu. Nampak tak? Tapi kerja kita lebih lah. Tapi sebab nama dekat nanti dekat bawah nama student tu akan terus ada dia punya ID number kan? Ada. Cuma dia tak aktif lah. Dia macam kita ada tulis tu online, offline. Dia macam tu. Kita boleh jemput pelajar. Maksudnya kita dah bagi kunci dekat dia. Tunggu dia datang rumah kita je. Tapi kalau dia tak nak datang, dia tak masuk lah. Dia macam tu. Kita boleh bagi kebenaran dia untuk masuk rumah. Sebab kita dah buka pintu. Kalau dia tak nak masuk, dia tetap tak wujud dalam tu. Okay? Tu kena faham. Sebab bila saya guna ni baru saya tahu. Dan nama student tu ambil lah dekat SIM. Boleh ambil dekat SIM sebab nama penuh dia kan. Ataupun boleh type nombor pelajar, kalau tak silap saya. Sebab dia orang punya username adalah nama pelajar kan, nombor pelajar. Nombor pelajar boleh kan? Okay. Alright. Okay, semua settle? Audience yang di online, okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nazlin here. Ya. Saya saja nak share sebenarnya bila kita add manually student, kalau student tak activate dia punya iSiswa, kita memang tak boleh nak add dia manually sebab dia takkan appear nombor pelajar. Dekat bahasa kita search tu dia takkan appear. Dia tak appear. Sebab dia tak appear sebab saya memang guna Microsoft Teams ni kan. So ada beberapa student yang problem sebabnya dia tak boleh nak masuk walaupun kita dah bagi dia access code, dia tak boleh nak masuk. Jadi kita cuba add manually. So bila tak jumpa dia punya nombor matrik tu, maksudnya dia memang tak dia tak register, dia tak activate kan? Ya, dia satu lagi kita tak boleh dia tak boleh guna email yang add student tu. Dia kena guna email at iSiswa. Ya betul. Itulah pengalaman saya lah. Okey, terima kasih kerana berkongsi. Okey. So, itu adalah cara untuk kita melihat bagaimana kita nak add student manually lah. Jadi saya senang saya selalu bagi kod saja senang. Kalau ada problem untuk pelajar-pelajar tertentu, kita entertain one by one lah. Itu je. Ya betul. Kemudian kalau ada student yang ada masalah tak boleh nak join, kita suruh dia buat report dekat Infotech lah. Nanti Infotech akan settlekan. Okey, buat aduan Ya, buat aduan. So student sendiri yang buat aduan, nanti Infotech akan settlekan. Okey, so tu di pihak pelajar kena faham lah kat situ. Maksudnya kita sebagai pensyarah kan, so kita tak tahu kadang-kadang pelajar tu kenapa tak boleh masuk. Bukan semua orang hadapi kes yang sama. Jadi kemungkinan dia tak ingat dia punya password, kadang-kadang dia tak ingat dia punya email address, kadang-kadang banyaklah perkara yang dia tak tahu. Cuma salah satu daripadanya ialah dia boleh report. Ada satu lagi, kalau dia forget password, dia boleh reset password sebenarnya. Tu saya pernah cuba setahun yang lepas lah. Masa mula-mula ODL hari tu. Okay. Alright. So, pensyarah kena alert lah, itu je. Alert lah. So you can check the members name over there, siapa yang missing, siapa yang ada masalah. Okay. Hello, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Nik Fakru Azri. Nak tanya kalau misal kata kita guna yang ni, maknanya kita tak perlu set up macam selalunya kalau kita guna Google Meet, kita akan letak dalam YouFuture untuk attendance. Jadi yang ni pun kita boleh option sekiranya kita tak pakai melalui itu, maknanya kita attendance boleh directly dia akan siapa yang attend nanti akan masuk. So ada attendance kan? Dia macam ni attendance dia. Okay. So macam inilah saya akan buat step by step Okay, saya akan mulakan dengan you have created the group You have created the group. Okay.
So once you have created the group, ada banyak function yang you boleh tengok Okay. Saya bagi satu contoh dululah. Okay. So attendance tu tak ada masalah. Kita akan diberi dalam bentuk format apa CSV kot kalau tak silap. Macam Excel tu. Okay. So dia macam ni. Okay. Let's say saya buka yang ni. Okay, let's say semua kita dah ada group team ni. Okay. So cara dia ialah okay. You boleh tengok dekat 3 dot kat atas ni dan klik. So boleh manage team, boleh add channels, boleh add members, okay, boleh list team, boleh edit team, okay, and then get link to the team. So banyaklah kalau you tak nak lagi dah kumpulan ni, you delete je, okay. So let's say you pergi kat sini, contoh, tadi saya ada tunjukkan, kalau ada student request tak boleh masuk because dia tak guna email dia yang betul pada masa tu, dia tak dikunci ke, okay. So, you boleh deny atau you boleh accept secara manual lah. Okay, tapi paling mudah bagi kod saja. Nak dapatkan kod, ambil dekat setting, pergi dekat team code, ambil lah kod itu. Okay, dan beri pada student. Alright. So, kalau student tu baru macam contoh part 1, okay, apa yang saya selalu buat ialah bagi link, link to the team, lepas tu bagi juga kod. Selalu saya buat macam tu. Bagi link to the team dan bagi kod. Saya buat macam tu je lah. Alright. So dia orang klik link tu, dia ada akses dekat website tentang Microsoft Team, download ke, okay, the software tu, lepas tu masukkan dalam join the team. Okay. So di situ adalah setting. Okay. Now, bila kita buka group ataupun team tu, kita cuma ada kat sini appear yang ini saja channel, general sahaja. Selebih tu kita panggil channel. Channel Kenapa ada channel? Saya suka buat channel ni untuk small group discussion. Small group discussion di mana kalau macam Zoom tu dia ada macam apa tu? Yang bulat-bulat tu. Yang boleh pecah. Breakout. Okay. Tapi dalam team ni kita create channel. So how to create channel? Pergi je dekat dot atas ni, add channel. You just click here and then namakan channel tu. Alright. So let's say channel. Namakanlah channel apa-apa. Saya suka namakan group. Okay. Saya suka namakan group. Okay. Dekat situ kat bawah ni ada automatically show this channel in everyone's channel list. Okay, sebab saya buka channel ni open to everyone. Jadi pelajar boleh masuk sendiri channel tu. Okay, kalaulah dia dah bagi list pada kita 3 orang dalam satu kumpulan. Okay, 3 orang yang pertama tu group 1, group 2, group 3 and so on kan. So saya create lah berapa banyak kumpulan yang ada. Okay, jadi bila kita create, student tak nampak dekat sini bila dia buka. Bila dia jadi member, dia tak nampak kecuali kita tick this one. Kita kena tick this one. Show this channel in everyone's channel list. Dia kena nampak group-group tu. Okay, kalau you tak nak dia nampak, you jangan tick. So student tak nampak tapi you saja yang nampak. Okay. Kalau dia tak nampak, dia nak join macam mana? Tak boleh join lah. Tak jumpa pintu. Student tak jumpa pintu, dia tak boleh nak masuk mana-mana bilik. Okay. So, kalau kita bagi untuk satu group besar, untuk permulaan tu, memanglah kita open. Automatically open lah. Okay. So, once dah buat tu, akan keluarlah dekat skrin kita ni, kumpulan-kumpulan tu. Okay. Group yang kita create tu. Okay. So purpose dia, kenapa saya buat channel ni, ialah untuk small group discussion. Saya boleh pantau mereka pada masa yang sama. Okay, let's say kelas kita tutorial sejam je. Mana nak tengok satu-satu kan. Tapi kita dah bagi task kat pelajar supaya mereka ambil satu topik ni dan discuss among themselves dalam small group.
So saya akan kata go to your channel. Go to your channel, dia orang akan masuk sendiri. Dia masuk dia punya sendiri group 1. So dia buat discussion. Dan saya kata your discussion is considered as your participation in this class. So make sure you discuss and record. Dia boleh record. Kalau dia record, akan keluar kamera kat tepi ni. Dia record. Dan you boleh nampak kalau dia record ada tanda merah sikit kat situ. Okay. Jadi inilah function dia. Okay. Kita boleh evaluate dia kemudian pun tak apa. Dalam 1 jam nak evaluate 8 bulan susah juga kadang-kadang kan. Tapi you boleh interrupt anytime. Okay. So what you have to do, klik aja group-group tu. Okay, klik aja group-group tu. Okay, let's say saya nak ajak you all lah masuk, boleh tak? Kita tengok live. Kita tengok live Okay, kita masuk kat kumpulan tadi. Jom kita. Okay, jom kita ya. Okay, ni MS Team yang mesyuarat ni tadi. Saya akan create. You all masuk sendirilah nanti. Add channel. Okay. Channel. Okay. One. Okay. Automatically show. Add. Okay. Saya create 2 group je lah ya. So you all make sure you all masuk salah satu daripadanya dan buat discussion G2. Okay. Okay. Best tau guna MS Team ni. Sebab dia recorded. Tak payah kita record kan. Okay. Alright. So now, okay students. So please, okay yang sebelah sana boleh join group number 1. G2, G1. Yang belah sini you join G2. Okay, masuk. Masuk sekarang. Dah masuk dah? Dah klik dah? Dah klik? So, create lah, bagilah salam, introduce lah nama, takkanlah tak nak kenalan. Dah lama tak buat praktikal macam ni kan? Boleh, tak ada masalah. Baik-baik ya. That one sedang online tu. You nak guna boleh. Siapa yang sana? Buang dia. Sebut. Tak tahu. Ha? Tak ada? So, dia macam ni. Microsoft Team ni dia agak berat sikit. Dia agak berat sikit. That's why kadang-kadang student ada problem juga lah sikit-sikit. So, bersabar je lah. So, bila kita nak student guna, kita kena bersabar. Okay, G2 dah start meeting. Oh, advanced student ni. Okay, G2 dah start. Tak apa. Teruskan. Okay, macam ni ya. Okay. Alright, sekarang ni saya nak tunjuk cara untuk create meeting lah. Tapi student dah advance, tak apalah. Tak boleh buat apa dah. Okay. So, hanya pergi dekat kamera ni. Apa tu? Camcorder ke apa ke? Okay, meet. You just click. Okay, dengar baik-baik. Students. Okay. So, kita akan adakan meeting. Saya akan bagi lecture. Jadi, semua pelajar perlu ikuti dengan baiklah. Jadi, saya akan create the meeting online lah, face to face. Okay. So ni macam biasalah, you all pandai lah godek kan, nak background ke tak nak background ke kan. Itu biasalah, you all mesti terror punya. Okay. So,
bolehlah off, on dulu, tak ada masalah. Okay, boleh on, boleh off. Okay, cuma saya punya concern sekarang ni, saya sedang live. Saya punya concern. Saya sedang live. Okay, jadi saya takkan buatlah benda ni. So, apa yang you kena buat ialah just join. Saya akan join, lepas tu nanti saya akan tunjuk kat tempat lain lah. Okay, tu cara yang pertama. Sekejap ya. Saya akan tunjuk dekat sini lah tempat saya sharing ni. Okay, saya akan pergi tempat ni balik. Okay, sekarang ni saya dah open the meeting. Nak allow student masuk, okay, dia akan keluar copy link. Jadi ambil link tersebut dan bagi pada student pun boleh. Tapi kalau student tu dah memang dalam team tu, tak ada masalah. Dia nampak je macam tadi tu ada kamera, join terus. Boleh join terus. Ataupun kita boleh buat kalender lah sebenarnya. Tapi tak apa, pelan-pelan. Kita kayu pelan-pelan ya. Okay. Now, apa yang penting kat sini? Dekat more ni. Okay. So, you nak record, you tekan dekat 3 dot kat atas ni. Record. Tekan kat sini. Nak stop, tekan semula. Okay. Itu untuk you record. Okay. Student pun sama. Dia nak record, dia record sendiri kat sini. Kalau dalam grup kecil-kecil dia. Okay. Now, kat sini. Mana? Meeting. Okay, meeting info. Okay. Pun boleh juga ambil. Join kat sini. Tak ada masalah. Alright. Ke nak ambil yang kat bawah ni. Tengok link mana yang comel lah. Saya rasa saya selalu ambil yang bawah ni. Saya tak ambil yang atas ni. Sebab yang atas ni, dia punya link pelik sikit. Saya selalu ambil yang bawah ni. Sebab ni macam panjang sangat. Tak tahu kenapa. Tak faham lah bahasa bahasa dia kan. Okay. Now. So kat sini adalah gallery semua kan. Gallery at the top. Pun boleh buat macam tu. Nak main-main tentang gallery ni. Okay. Lepas tu. Nak. Apa mana. Together modes. Boleh duduk kat dewan. Sila masuk. Kena onkan kamera baru duduk. Sila onkan kamera anda. Barulah anda bersama saya. Onkan kamera dia. Tu dia. Seorang dah masuk. Ya, pelajar bertambah. Okey. Dia gitu-gitulah. Sarah pun dah ada. Dia macam tu lah. Kalau lagi ramai lah masuk. Dia macam tu. Okey. Ikutlah. Nak snap macam mana kan. Okey. Alright. Boleh explore, jangan risau. Okay. Alright. So kalau tak nak, kita just switch off je lah kan. Student pun rasa boleh buat je. Okay. Alright, mana kita tadi? Okay. Now, ada satu lagi. Gelang cantik tu. Tak apa, asalkan duduk tepi bicara. Kita santai-santai je. Okey.
Okey ya. Alright. Okey. Saya pergi kat tempat lain pula. Okey, kalau you nak pergi ke Teams yang lain, you just cari apa tu dekat ikon bawah ni kan. Pergi je lah pilih yang lain tu, boleh buka team yang lain. Ada cuba seminggu ni. Sama kan, korek-korek sendiri. Dia dekat Google. Ada spot, ada stock, lihat dan ada stock under. Tapi macam dia tak appear yang konsumsi lagi. Okey. Saya faham. Tak. Okey, recording ni, okey saya pergi kat sini ya. Okey, saya tunjuk satu. Sekejap ya. Okey. Saya pergi dekat sini, as in macam saya nak buat meeting. Okey, saya buat meeting. Hopefully boleh lah ya. Saya off dulu suara. Sebab saya takut clash dengan tadi tu. Hopefully tak lah. Kami di online tak dengar apa-apa. Kenapa diam je ni? Dia dah hold dah. Penceramah dah masuk apa yang room lain. Oh.
Dah lah, student seorang ni slow. Ditinggal lah pula. Kak Najah. Aku tak dengar. Nampak Kak Anang. Itulah. Tengok skrin tu. Kak Anang ajar kami. Najah. Ceramah tak dengar dah sebab tadi dia ada mute kan? Kak Laila ada ke dalam ni? Kak Laila. Ada. Kak Nak Laila, tanya. hari kalau Ada. ada Kak Laila buat breakout gini lah. Doti nak buat breakout gini. Ah. Nak tanya kawan-kawan hok guna Microsoft Teams ni untuk attendance tu kan. Buat macam mana Sebab dia kan macam tak tersusun kan every time kelas tu. Nak Macam mana susun cara sendiri. terbaik? Cara terbaik dia macam mana? Oh, saya memang kalau YouFuture tengah molek, saya tak akan guna dekat Teams tu. Teams tu pakai backup je sebab YouFuture lagi tersusun. Saya ambil YouFuture. Attendance. Sama. Maksudnya diorang kena tick attendance dekat YouFuture barulah dekat Microsoft Teams untuk Gmeet pula. Boleh. Macam tu pun. Kalau live lah. Saya buat macam tu lah. Tak, kalau macam kita Even- nak guna YouFuture, nak guna satu platform je. So attendance tu cara terbaik untuk buat macam mana? Ada tak orang yang tahu? Cikgu masuk dah. Cikgu masuk. Cikgu masuk. Cikgu masuk. Cikgu masuk. Okey, sebab saya tadi buat 2 meeting serentak. Jadi tak boleh. Okey. Jadi saya share semula skrin. Okey. Alright. Saya share dulu ya. Sekejap Okey. Okey, saya dah masuk Dah dengar Hopefully tak ada masalah. Okey. Now, dekat meeting ni macam mana saya nak tunjuk Okey. Bunyi apa tu? Ke saya terkeluar semula? Tak kan? Dengar. Dengar Kita nampak Okey. kita ni. Sebab kita tak nampak you all. Okey. So, ada satu lagi dekat Meet ni, macam mana saya nak tunjuk. Saya kena fikirkan sebab saya di dalam tempat recording. Okey ni sini. Okey, mari. Kalau boleh lah, hopefully. Dekat share ni, saya macam mana saya nak cakap. Kalau saya tekan ni, saya tak dapat share. Okey, you all boleh buka sendiri Buka sendiri. Dekat bahagian share ni, sila buka saya tak dapat nak tunjuk. Kalau saya dapat tunjuk kat mana saya ada nanti sekejap. Untuk bahagian sharing ni supaya tak ada technical problem sekejap Okey. Hopefully saya ada files. Sekejap saya check. Ada tak ada. Okay, alright. Saya tak dapat nak tunjuk. Okay, sorry about that. Tapi saya pergi balik dekat sini. Okay, dekat share tu ada button sebelah kanan. Nampak? Ada button on off kat sebelah kanan. Atas kanan. You klik dia share screen. You buka dekat you punya team. Buka sendiri. Team sendiri. You all tak boleh buat kat sini sebab saya tengah handle. Buka dekat team yang you all create sendiri sekarang. Buka dekat team yang you all create sendiri. Okay. Lepas tu Dekat share. pergi dekat meeting. Create the meeting. Buka video. Okay. Buka video. Dah buka video dah. Okay, so teruskan je lah perjuangan tu dulu. Onkan video you order. Okay, maksudnya dah on lah. Tunggu participant masuk je kan. Okay, sekarang pergi dekat kataan share tu. Nampak? Share content. Share content. Tekan. Okay, share content.
Lepas tu sebelah atas kanan ada button. On kan? Button include computer sound. Yeah, button include computer sound. Yang itu ialah, function dia ialah kalau you all nak tayang YouTube. Contoh, YouTube kan dia ada gambar dan suara dia sendiri. Jadi bila you tayang kat pelajar, pelajar dapat tengok YouTube tu berserta dengan bunyinya sekali. Kalau you all tak on kan yang itu, pelajar hanya nampak gambar, skrin yang you all share saja. Tak ada suara video tu. Tak ada suara YouTube tu. Okey. Contoh. You all share screen. You all share screen. Kemungkinan orang tu tayang guna Zoom. Nampak? Dia tayang webinar dia guna Zoom. Contoh okey, you nak record Zoom tu. You nak record Zoom tu dalam MS Teams. Okey. Apa yang you kena buat? You share window. Ni teknikal part lah. Share window lah, comel sikit. Share window. Okay. Lepas tu select Zoom punya window. So you all kena join Zoom dululah, contoh. Kan? So you all dah join webinar dalam Zoom, tapi you all tak ada access untuk record. Kan? Jadi you all menggunakan MS Teams untuk record webinar dalam Zoom. Jadi apa yang you kena buat, you buka dulu Zoom webinar tu. Kemudian you log in you punya MS Teams. Okay. Lepas tu you switch off you punya mic dengan kamera. Okay. You punya mic dengan kamera you dalam MS Teams tadi. MS Teams meeting tadi tu. Off kan lah. Kemudian you share screen. You on the computer sound. And then pergi dekat Windows sharing. Kemudian cari Windows Zoom tadi. Okay, Windows Zoom tadi. Okay. Kemudian you pergilah dekat record dan record. So you akan dapatlah recording menggunakan Microsoft Teams, tapi yang you record adalah webinar dalam Zoom. Ya. So kalau you tak on kan computer sound tu, webinar tu hanya webinar bisu. Okay. Ya, tapi dia lagi comel. Okay. Dan dia boleh record berjam-jam. Saya pernah record 9 jam. Okay. Alright. Dan dia berjalan seperti biasa. Jadi menjawab soalan rekan kita tadi. Kalau saya tengah record, kemudian dah record, lepas tu okey, dia macam ni. Yang saya nampak macam ni, saya pernah kena lah. Okey. Kadang-kadang kita record. Lepas tu ada section tu, ada certain time tu kita tak nak record. Kita mungkin pause. Okay, pause. Alright, kita stop recording lah. Kemudian kita start record balik. Okay, yang kita start record balik kali kedua tu kadang-kadang tak di-record. Kan? Sebab apa? Saya tak pause tapi saya stop. Stop. Tapi saya record balik. Tapi yang record balik tu tak ada. Okay. Sebab kenapa bila kita first record, lepas tu kita stop, lepas tu kita record balik, kemudian kita stop, kita expect kita ada 2 recording. 2 recording video. Okay. Tapi instead of having 2, kita hanya ada 1 yang pertama. Sebab Microsoft Teams ambil masa untuk nak simpan recording yang pertama tu. Jadi dia recording yang kedua tak valid.
Jadi kena bagi masa, cara dia ialah check balik yang depan. Kalau dah keluar video yang pertama tu, you start record yang kedua. Baru boleh. Contoh macam ni lah. Biasa berapa lama ambil masa untuk keluar recorded session tu? Dia kalau pendek sekejap je. Kalau panjang ambil masa. Contoh kalau 2 jam, 15 minit pun kadang-kadang macam tu lah. Dalam 15 minit juga. Sebab dia ambil masa untuk upload balik. Ha? Jadi dia tak boleh nak ni. Saya pernah kena lah. Okay. Jadi kalau nak senang, go on je lah. Sebab dia boleh record 9 jam pun. Saya pernah cuba 9 jam. Jadi je. Ha? Dekat recorded tu, kita unshared ke? Something like that? Ada tak? Sekejap. Saya pun tak pasti. Rasa dia boleh stop recording je. Tak ada. Dia tak ada button pause. So that is technical part lah. Yang bila you dah buat baru you rasa kan. Okay. Breakout? Okay. So saya pergi balik di tempat yang tadi tu. Okay. Tadi kan you all dalam dalam group 1 ni kan ada video kan? Okay. Ada video kat situ. Ada orang tengah share. Saya join je. Saya join. Boleh masuk tak? Sebab saya sedang record. Tak ada pula.
Cikgu hilang pula Kan. Hilang lagi lah. Nak tanya soalan. Tu cikgu dah masuk dah. Dah masuk dah. Kita ada soalan. Mic, cikgu. Tak dengar Kak Ita. Tak dengar. Mic off. Okay, on already. Nak soal. Boleh tak? Ya. Hari Jadis. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Doktor. Saya nak tanya apa tu? Macam attendance tadi kan. Sorry lah, I miss the flight masa orang tengah cakap pasal attendance tu kan. Saya guna Microsoft Teams semester ni. Cuma saya nak tanya, macam tadi kan kita pergi group 1, group 2 tu kan. Tiba-tiba suddenly kita kena left yang main meeting ni kan. So macam case dalam kelas tu, sekarang kadang-kadang network pelajar tu on and off. Dia keluar masuk tu, jadinya Microsoft Teams ni dia record attendance tu bertindih ataupun sekali. Sebab saya tengok dia akan record bukan hanya masa masuk, dia akan tunjuk juga in summary berapa duration pelajar tu stay in the class. Betul. Jadi kalau rejoin berkali-kali tu akan bertindih tak dalam list attendance tu? So far saya tak ada pula perasan dia boleh bertindih ke tak. Sebab so far okey je. dia punya duration tu kan. Dia akan tunjuk duration tu macam sudah masuk, berapa lama dia akan stay before dia left. So kita boleh tahulah dia participate. Sama ada participant tu berada dalam kelas kita ataupun dah keluar lama. Masuk sekejap, lepas tu dia keluar 5 minit, lepas tu kita boleh detect lah tu. Which is good. Okay, cuma saya tak perasan lah pula kat situ. Cuma tu lah sebab saya tadi dah masuk, lepas tu tiba pergi kat group 2 tu, tiba-tiba left yang main group ni. Confused kejap. Nanti kita check attendance ya. Okay, thank you. Itu soalan saya. Thank you very much. Okay, you're welcome. Alright. So sebenarnya kita kalau lihat balik lah. Okay. Di sini macam ni tadi ni kan. Yang ni untuk make sure kita boleh record daripada luar lah. Contoh ini tadi saya tak dapat tunjuk. Sekarang ni saya dah unshare screen ni. Jadi dia akan nampak you kena on kan computer sound. So sekarang ni saya pakai earphone. Okay. Sebenarnya kalau nak guna ni you tak boleh pakai earphone. So you just on saja dan slow downkan dia punya sound speaker lah kat bawah ni. Okay. Lepas tu go for window. Okay. Di window carilah yang ada zoom tadi tu contoh. Okay. So dia akan record lah. So make sure kalau nak record tu you kena record lah. Dia macam tu. Okay. So satu lagi ialah bila kita dah screen tadi Okay. Sebab saya komputer ni kecil kan. So semua benda nak buka ni. Alright. So macam attendance tadi. Okay. Nak cerita sikit attendance tu. Ada contoh. Ada tak? Kat mana tadi? Saya ada letak contoh attendance. Okey, saya buka satu dekat Teams yang saya pernah ni latest lah sekejap. Okey. So dalam discussion ni, okey. So saya ada record video saya mengajar. Okey. So dekat situ ada mana dia? Mana? Jangan. Alah dah hilang lah pula. Mana ni? Ni. Okay, so dia akan record attendance ni sebaik saja lecture kita berakhir. Once lecture kita berakhir, dia akan keluar macam ni. So you kena download baru you nampak everything lah. Kalau kita tak download tu tak boleh.
tak tekan download tak nampak lah Excel ni. Ya? Kat depan tak ada nama partisipan. Maksudnya kalau kita buat yang dekat page depan dia tu kan, dia ada meeting end kan, bawah meeting ended tu dia ada attendance report. Tapi once kita tekan attendance report tu, dia ada yang tim yang saya buat tu ada generator, tapi yang latest saya masukkan ni dia tak keluar nama attendee. Okay, alright. So yang pertama, adakah mereka members? Okay, done. Yang kedua, video you record tu, you record ke tak record? Sebab dia keluar meeting recording. Okay, sepatutnya keluar. Sepatutnya keluar. Okay. Alright, so bila you dah so far dulu kalau saya tak record dia tak keluar. Dia keluar tapi dia ada macam detail masa organizer tapi partisipan dia tak ada. Biasanya kalau partisipan tak ada, dia bukan member. Tapi dalam itu dah ada member. Okay. Dan member tu join recording. Wallahu a'lam. Dia macam-macam. Tak ada. Dia standard je. So kat sini kan, this is dia punya attendance lah. Kalau saya, nama saya yang pertama ni, sebab saya admin, nama saya pertama, okay. Saya berada dalam recorded video tu 28 minit. Ni student yang paling awal masuk, 25 minit dia spend. Okay. Dan ada juga student yang 4 minit spend. Jadi saya tak pasti dia masuk lewat ke, okay, ataupun dia terkeluar dan masuk semula. Dia dekat bawah video tu. Contoh. Kalau dia terkeluar dan masuk semula, bermakna dia ada 2 attendance ke macam mana? Tu saya tak pasti lagi. So you all cubalah nanti Sebab saya sebenarnya attendance saya guna YouFuture. Yang ni backup je. Sebab biasalah sistem ni sometimes kadang-kadang nak percaya 100% pun tak pastilah. Okay, saya guna YouFuture. Okay. Untuk attendance sebab saya ajar maths lecture. Kalau YouFuture dia tak separatekan student ikut group untuk attendance. Kan? Kita cuma boleh tahu bilangan pelajar daripada nombor 1 sampailah nombor 100 tu. So kita tak ada susunan pelajar ni dalam kumpulan mana, kan? Jadi susah sikit nak check siapa yang tak datang ke kelas. Okay? Yang itu hanya sebagai extra attendance lah untuk saya simpan. Okay? So saya gunakan YouFuture sebab YouFuture dia dah siap-siap dah kumpulan mana. Jadi kita nampak, okay, kumpulan 1 memang dah tick attendance dia dekat YouFuture. Nama dia ada tak dalam kita punya video tu? Okay. Kalau dia memang tak tick, kita double check balik lah. Mungkin dia terlupa. Okay. So memang banyak kerja lah kalau nak tengok attendance ni sahaja. Okay. So dia berada di sini sebab dia ikut kita punya speed internet ni sebenarnya. Kalau slow sangat pun dia tak nak keluar juga degil. Okay. So biasanya dia keluar dekat bawah ni. Bawah recorded ni ada attendance. Ni tak keluar. Dia biasa keluar. Kalau saya boleh tunjuk contoh, ada tak? Sekejap ya. Michigan, which one is your latest class? Tak masuk lagi? Tak masuk lagi. Tak boleh nak tunjuk pula. Okay. Alright. Contoh. Kalau ada lama-lama lah. Contoh pula nak tunjuk. Okay. So you kena klik lah selepas video tu dah di-upload. Selepas video tu dah di-upload. So you all akan nampak video tu. Okay. Bila video tu dah keluar. Okay, ini penting. Bila video tu dah keluar,
baru you boleh buat new recorded video. Selalu buat macam tu, double check video yang pertama you record tu dah keluar belum sebelum you record video yang kedua. Kalau tak, dia jadi macam kes kita tadi tu lah. Video pertama kita record, yang kedua meeting pun kita record, tapi kita tak tunggu video pertama tu recording pertama tu selesai di-upload. Okay, jadi yang kedua tu tak keluar. Okay, alright, so ni saya nak tunjuk recorded ni. Okay, you all boleh tengok kat sini ya. Pergi dekat files, pergi dekat file, dia auto simpan soft copy, dia auto save ni. So kalau you nak bagi video ni pada student, ambil lah, download lah, boleh download. Okay, atau ada satu cara lagi, ialah kita pergi dekat video tu sendiri. Pergi kat video tu sendiri dan kita klik je dan kita akan dihantar ke sharepoint.com. Maksudnya dia simpan dua tempat lah. Okay, so you nak link dia, ambil je lah. Ambil link ni, bagi pada student. So you boleh bagi link. Okay, so ambil lah link tu kat situ. Okay, link ni, copy lah link ni, bagi je link pada student. Ibarat you bagi link YouTube. Okay, tu ibaratnya. Okay, so dia ringan lah. Ringan pada kita, tapi mungkin berat pada student kan. Okay, so dia macam tu. Alright, ataupun dia auto recorded dan soft copy dia ada dekat bawah files. Ada recording kat situ. Ada folder recording created for you. Ya, so ada kat situ. Jadi kalau group tadi, mari kita check you ada record tak tadi? Dalam group 1, group 2 tadi tengah bermain tadi. Si group 1 ni, you tak record, so tak boleh lah nak tengok. Siapa dalam ni? Okay. So kalau recording dia ada dalam channel dia punya files. Ini adalah evidence. Kalau you buat assessment, di sinilah evidence dia. Okay, kalau dia tak record, tak adalah evidence tu. Jadi sentiasalah ingatkan student, mana yang discussion yang ada assessment, suruh mereka record. Kalau tak ada markah kata. Okay, alright. Okay, ada few things saya nak just touch up je, nanti you all boleh explore sebenarnya, tak ada masalah. So masa tinggal 10 minit je ni, memang tak cukup lah kalau kita buat technical part kan. Okay, di situ ada assignment. Ada assignment, boleh je tekan assignment. Okay. Okay, create assignment, you boleh create assignment you. Boleh buat assignment ataupun quiz. Okay, kalau assignment tekanlah assignment kan. Dia macam tu. So, boleh attach file. Okay. Alright. Boleh tambah rubrics kalau nak. Okay, bila dah buat, you boleh save dulu. Okay. Kalau you nak assign pada members, maksudnya student yang registered in that particular group, you kena tekan assign. Barulah message tu, soalan tu sampai pada student. Kalau tak, it's under your control lagi lah. Because you just save dia draft ke dan sebagainya. Okay. So ni boleh explore. Ni boleh explore. Kak Ita. Ya saya. Salam. Saya pernah tak kena kat sini. Yang kat bawah tu, don't assign to students added to this class in the future. Saya tak edit yang tu. So student masuk lepas tu yang lambat-lambat tu sampai sudah tak jumpa assignment. Saya kata ada. Lepas tu kat mana yang student added? Itulah. Don't assign tu yang kat
Yang assign tu yang tu rupanya masalah saya. Student tak jumpa lah sebab kita tak assign. Dia bukan, maksud dia assign selepas yang masuk in the future tu. Oh, Don't assign to student added to this class in the future tu. So sebab saya dah terkena, so saya ceritalah apa kenangan. Kenangan pahit. Pentinglah. Okey. Tak ada, sebab kita macam explore macam sendiri-sendiri itulah jadi dia. Lepas tu kan satu lagi Kak Ita, saya nak tanya ni baru jadi pagi tadi kat saya. Saya create quiz. Buat soalan tutorial. Saya buat 20 soalan. Lepas tu dengan bangganya lah, okey jawab tutorial. Bila student jawab, Madam cakap masa live ada 20 soalan. Kenapa ada satu soalan je? Memang betul Kak Ita ada satu soalan je. Orang lain pernah berlaku ke macam ni? Saya subhanallah, memang 20 soalan tu saya buat memang tak ada maknanya. Hilang macam tu je. Okay, so kalau nak buat macam ni lah, biasanya lah. Macam Kak Ita, I suka create satu group untuk bermain-main dulu. Okay, satu group tu memang, yang group pelajar tu memang group betul lah. Sebelum I bagi pada pelajar, I test dulu. Test dulu pada group yang, pada teams yang saya create untuk just play around je. Dan saya akan panggil, masukkan nama kawan saya, okay, ataupun yang kita share code yang sama tu untuk join sekali lah. Dan tengok macam mana appearance dia. Pada kita add our friends as as members. Sebab kita tak nak dia jadi owner. Kalau dia owner juga, tak jadilah kita punya soalan tu. Dia macam tu. So you double check dulu kat situ, you play around dulu untuk explore, so that you are going to be lebih confident lah pada hari berlakunya kejadian tersebut. Macam sebelum ni tak pernah berlaku tau Kak Ita. Tak tahulah adakah bila ramai sangat user dia jadi weng. Sebab sebelum ni quiz saya okey, tapi this is first time lah saya buat soalan. Saya siapkan 20 tu macam common macam biasa, tapi bila student view dia kata madam ada satu soalan je. Betul ke madam? Okay. Ada satu lagi possibility. You kena check you punya network. You kena check you punya network, sebab kalau network tu slow, kemungkinan dia tak masuk pun. Sebab dia auto save kan apa-apa pun. Yeah. Especially kalau you pakai desktop. Kan? Sebab you pakai desktop, maksud you tak pakai web base punya lah. Maksudnya MS Team bukan guna web base, you terus guna desktop. So kita tak perasan kadang bila network kita tak stable. So kita assume kita save, tapi sebenarnya tak save pun. Tapi you can double check lah. Double check. Okay. Sebab benda tu dekat forms dia kan. Sebab dah quiz kan dekat forms. Tak apa. Terima kasih Kak Ita. Alright. Okay. So bolehlah setting-setting kat situ ya. Okay. Dan satu lagi yang paling penting kat sini, bila you all dah create the team, okay, boleh tengok kat sini. Kalau lihat kat atas ni kita ada kalender. Mana kalender tu? Kalender. Hilang lah pula. Ya. Okay. Let's say lah dekat discussion ni kita nak add calendar. Calendar ni pun okay juga sebenarnya kalau nak guna. So you just click new conversation. Dia boleh kita rancang schedule meeting. Okay. So nak upload YouTube, just tekan bawah ni. Tapi you have to search for the YouTube. Dia tak you kena betul-betul tahu tajuk YouTube tersebut and then baru you masukkan pun boleh. Okay. And then kalau satu lagi you nak masuk software platform yang lain, application yang lain, contoh kalender. Kalender ni penting sebab senang nak control. Dia tak keluar. Tak ada kat situ, sorry. Kena more apps. Yeah. Jadi salah. Okay. Kalau dia banyak ya kat sini boleh guna. Apps dia, you boleh main game dengan student.
Kalender. Jangan tekan. Apa? Ya, ni slow lah ni. Pusing kan? So bila you nak upload something, you kena make sure network okey lah. Alright, so boleh masukkan kalender. Add to the team ataupun to the channel. Okay, boleh namakanlah kalender tu. Nak masuk mana? Type a team or channel name. Okay, mana tadi kita? Kat sini. Alright. Kat general. Okay. So akan ada kalender kat situ. Saya takut ada redundant, saya namakan je lah. Kalender, channel kalender. Boleh lah. Boleh kan? Tapi to be safe, ambil je manually dulu. Ini kat Wan tak buat key. Kertas je. Jadi tak betul ke? Oh, yang sana. Apalah kalau ada Sebab kalau dia tak register, dia tak ada dalam ni. Kalau dia tak register, dia tak ada dalam ni. Kalau dia tak register? Tak register sebagai members. Saya bagi esok dulu. Okay. Alright. So kat sini kita boleh buat kalender kita sendiri untuk kelas kita. Okay, untuk minggu depan ke, contoh. Biasanya kita letak dekat bahagian general ni lah, senang. Muka surat paling depan sekali, main page. So apa yang dia buat, kalau dekat dalam contoh macam channel discussion pun boleh. Okay, dia macam ni. Bila ada kalender ni, they just click je untuk join the meeting. Macam yang you all join tadi tu. So you all join tadi. Contoh ini selesai, klik lah. Isi lah apa-apa yang patut kat situ. Kita main-main dulu ya. So bila nak meeting tu? Okay, 6/4. Okay, pukul 3:30. Let's say lah. So kita akan letaklah maklumat kita kat sini. Apa-apa maklumat tentang meeting tu. Kalau kita nak letak objective of the lesson ke pun boleh kat situ. Lepas tu send. Okay. So apa yang berlaku ialah bila student buka channel tu, ada kalender kat situ. So dia just, sebab dia dah members, dia klik je. Okay, dia klik je, dia akan masuk lah dekat meeting tu. Click here to join the meeting. So dia tahu apa particular, apa lesson plan kita kat situ. Contohlah, apa kita nak buat pada masa tu. Dia dah baca dululah. Okay, senang. So they just join the meeting. Just join je lah, tekan join. Dia macam tu. Okay. Alright. Tak payah, sebab dia dah members. Members dia okay. Okay, dia punya penceritaan dia ialah macam ni lah. Kita bagi link kalau dia baru first nak masuk sebagai members. Kita bagi code first nak masuk. Tapi bila dia dah masuk, dia boleh terus masuk anytime. Okay, to this particular team, dia boleh masuk anytime. Okay, kalau meeting tu tak start lagi, kosong lah. Tak ada orang dalam tu, dia seorang je. Dia boleh klik, tak ada hal. Okay, now, yang kedua, kalau kita bagi dia link untuk meeting tu sekali lagi, pun boleh, tak ada hal. Sebab kita admin, jadi kita kena make sure lah kita allow people. Always double check that one lah. Kalau you want to give the link, double check lah. To make sure that even though they are using different devices, different email, they are allowed to participate or involve in the class lah, in the lecture. Itu je. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan lain?
Sebab ni banyak explore sendirilah sebenarnya. The more you play around with this platform, you're going to be familiar with this lah. Okay. Okay. Alright, so far ada soalan? Sebab dah pukul 4 dah pun. Okay. Any question? Audience yang online? Assalamualaikum Kak Ita. Waalaikumsalam. Nak tanya, untuk assignment tu, kalau macam kita assign task untuk student buat tutorial kan, submit dalam bentuk PDF. Nanti kita boleh marking dia guna macam drawing tablet yang guna pen semua tu, boleh tak Kak Ita? Hebat, boleh. Tak ada hal. Tapi kalau dekat PC, kenapa saya cuba dekat PC pagi tadi nak adalah tutorial dia yang bila dia submit assignment. Tapi macam tak ada pun yang conteng-conteng tu. Macam kalau dalam Google Classroom boleh kan? Okey, dia macam ni. Okey, sekejap ya. Ke saya seorang je ada masalah tu. Saya seorang lain tak ada kot. Dia entahlah, kadang-kadang touch screen ke, bukan touch screen ke, kena pakai pen ke, kena pakai mouse ke, tu semua bahagian technical part lah kan. Cuma kalau kita buka file, ada tak file kat sini? Sekejap. Tak ada kat sini, sekejap ya. Terus. Tadi ambil contoh. Sebab kita boleh kalau kita guna notes ni, kalau notes lah, itu notes, okay? Notes ni macam OneNote tu tak sempat pula nak cover ni. Hold on kat mana benda tu? Nak mencari. Okay. Yang masalah saya bagi kalau student. Okay. Okay. So let's say dia hantar macam ni kan. PDF macam tu kan. Sekejap ya. Lambat nak sedut lah. Masa ni lah mendambakan internet comel. Okay. Alright. So kita sebenarnya kalau macam ni kita boleh bagi comments, itu satu. Kita boleh bagi message kat sini berkenaan dengan submission mereka tu. Okay, submission mereka. So kita write lah comment kat sini. Tak ada masalah. Alright, kat bawah ni. So boleh write comments you kat situ, boleh buat attachment. You comment sendirilah daripada kertas kerja diorang tu kan. Tapi nak conteng dalam ni, okey, yang boleh conteng rasa saya Word je boleh conteng. Kita tengok boleh tak buka Word? Maksudnya kalau kita nak minta diorang submit dalam Word, kita boleh conteng lah. Rasanya Word boleh. Sebab dia keluarga Microsoft kan. Okey. Kalau dia PDF dia bukan keluarga Microsoft. Maaf nak tanya. Ya. Sarah punya masalah tak boleh conteng dekat apa tadi, file apa? PDF. PDF. Saya boleh PDF tapi saya tak boleh dekat Excel. Bila saya return, student tak dapat view Excel saya. Saya kalau dalam PDF boleh. Nampak tu? Kalau Word kita boleh, dia conteng kan, nampak tu? Adalah benda-bendanya. Macam gini kita. Okay. Diorang kadu adik-adik kan? Saya first time user. Apa tu? Kalau macam saya sebelum ni guna Google Classroom tu, kita nak buka dalam tu kita boleh terus buka guna kami tu kan? Betul. So kita boleh conteng dan return terus kepada student. Ini yang macam ni boleh ke kalau kita conteng guna pen lah maksud Sarah? Tengok dekat sini yang kita submit untuk assignment tu kan, kita boleh return kan, tak ada masalah. Sekejap ni siapa punya ni?
buka je kan. Assignment. Ni testing ni, minta maaf lah. Terus dia ada turn in. Dia boleh turn in, nampak? Kita boleh pulangkan semula pada student. Ni yang Kak Siti buat ni, tak tahu apa benda dia buat. Okay, so nampak tu? So cuma dia punya articles tu macam mana kita nak buka? Ni Word. Ni Word. So dia boleh lah turn in tu. Tapi PDF tak ada sampel lah kat sini. So you dah pernah cuba lah ya, Sarah? Sarah baru tadi, Sarah minta lah student tu submit tutorial. And then bila kita buka tutorial tu, Sarah assume Sarah akan conteng lah dia punya calculation matematik tu. Dia bagi PDF lah. PDF tapi tak boleh. So in case Kak Ita ada idea ataupun siapa-siapa yang pernah guna dan boleh, Sarah pergi carilah orang tu, guru sekejap. Tadi siapa kata yang dia kata PDF boleh, Excel yang tak boleh? Siapa tak dia? Saya pun tak pasti. Saya punya. Saya rasa Sarah mak dekat iPad tadi Sarah buka guna kat PC. Kalau dekat iPad, pergi dekat library. Lepas tu dia ada folder-folder dia, marking kat situ. Yang tu boleh tengok. Okey. So dia macam touch screen dengan ni je lah maksudnya. Kalau dia touch screen dia ada apa orang kata? Ada library tadi library. Di belah kanan, sikit bawah belah kanan dia ada library kat iPad tu. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Bagus ni, kita share experience kan menggunakannya. Okey. So ada soalan lain yang ataupun sharing maklumat yang kita boleh share bersama? Satu lagi, yang ni Sarah nak share lah in case membantu. Sebab tadi tak sempat nak jawab. Ada yang tanya macam mana kita nak sort attendance dalam Excel yang kita dapat daripada Microsoft Teams kan? Okey, ada yang guna Future kan? Sort. Kena convert jadi Excel lah dulu kan? Lepas tu kita sort lah. Tapi kalau macam untuk maths lecture kan dia ada banyak group. So kita identify student group A datang ke tak, B ke tak, C ke tak. Ini yang Sarah nak share. Sarah gunakan satu function dalam Microsoft Excel tu, nama dia VLOOKUPs. Tapi kita kena matchkan senarai nama yang ada dalam Steam dengan apa yang kita dapat daripada maths lecture punya attendance. So dia boleh sortkan itu attend ataupun tidak. Sarah boleh share sekarang? Nanti sebenarnya Sarah masa first time kita guna Google Classroom, ada seorang pensyarah, saya rasa Sharifah Nurul Hikmah, dia pernah share satu video macam mana nak gunakan formula tu dalam Excel. So nanti kalau Sarah jumpa, Sarah share dalam ni lah Telegram group tu. Boleh? Bolehlah kita share untuk kebaikan bersama. Kita tak pernah ambil contoh dekat banyak tempat kan. Tapi ada satu cara lagi sebenarnya, even though kita kan dah dapat dalam file Excel kan. Lepas tu Excel tu kita share kat student. So dia masukkan group dia je. dia edit. Dia boleh edit. Benda tu synchronize. Okay. Maksudnya contoh macam ni kan. Mana tadi files. Dia bertabur-tabur ni masalahnya. Okey, contoh macam tadi Excel tadi. Kat mana? Ni kan, attendance ni kan. So student boleh access ni attendance ni. Sebab dia bukan dalam tempat yang student tak boleh access. Dalam files folder ni, team attendance ni, okey. Mungkin selepas habis kelas, okey, kita create je satu kolom kat sini kan, add kolom ke kan. Okey, kolom mana ni? Insert kolom, tak kisah kat mana-mana kan. Kita insert kolom, suruh dia individually masuk, dia ke bulan mana pun boleh juga. So you just add kat sini. Sebab file ni boleh edit. Okay, so you letaklah group apa.
So kalau student dia masuk benda ni, dia key in dia punya sendiri je. Saya group 3A, dia letak 3A, saya group 3B, 3B. Lepas tu kita sort daripada kolom yang ni. Pun okey juga. Kalau dia tak attend kat kita, tapi dia isi nama dia. Tak, kita dah ada record kita. Dia tak boleh tumpah dah. Okey, tambah satu record lain lah maksudnya. Okay. Boleh je buat macam tu. Terima kasih. Shortcut sikit. Shortcut, betul-betul. Guna file yang sama. Dia boleh access ni. Dia boleh sendiri isi. Sebab file tu synchronize. Dia auto save. Dia macam tu. So semua file kat sini, Excel ke Word ke auto semua. Dia synchronize. Okay. Alright, so I think itu sajalah buat hari ni. Kalau ada masa, ada peluang lagi, kalau ada organizer nak buat sharing lagi, bolehlah extend lagi. Sebab 2 jam ni memang kalau hands on memang tak cukup kan. Okay. So kita ni first time lah handle hybrid ni, depan dengan belakang sekali jalan kan. Kalau student kita hybrid pun macam tu juga. Jadi you dah nampak lah macam mana you handle hybrid class. Kat sini lain, face to face, ada lagi yang tak dapat datang tu sebab kena COVID ke apa ke. That is how you handle lah. So you kena make sure teaching and learning tu berlaku lah. Okay. Alright, so organizer, Mia, ada apa-apa? Tak ada? Okay. So I think that's all for today. Okay, so saya minta maaf kiranya ada kekurangan. Okay, kekurangan tu di pihak saya. Saya minta maaf. So semua kebaikan tu datang daripada Allah. Okay, so kita tamatkan perjumpaan kita, pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur dan wal asri. Bismillah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Ida, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Hai Kak Ida. Lama tak jumpa kawan-kawan. Hai. Terima kasih semua. Bye. Sama.